Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhanisah binti Nordin, memegang nombor matrik 293578. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai isu jenayah cyber dalam kalangan masyarakat. Jenayah cyber merupakan aktiviti jenayah yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang tidak bertanggungjawab atau lebih dikenali sebagai penggodam atau penjenayah cyber yang mempunyai kemahiran yang tinggi dari segi teknikal. Ia dijalankan menggunakan peranti digital seperti komputer, telefon pintar, peranti storage dan banyak lagi. Ia melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan penipuan, kecurian identiti, pelanggaran data, virus komputer, penipuan dan aktiviti haram yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Maisara binti Abu Dairas, nombor matrik 293364. Hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang jenayah cyber di Malaysia. Jadi pada permulaannya adalah perkembangan jenayah cyber di Malaysia, iaitu bermula dari ancaman awal. Pada mulanya internet ni pada 1990-an hingga menjadi masalah yang canggih dan menjadi risiko yang besar. Seterusnya adalah jenayah cyber ni awalnya ialah penggodaman dan penipuan dalam talian. Seterusnya adalah transformasi jenayah cyber, iaitu lonjakan aktiviti jenayah cyber iaitu kompleks pada tahun 2000 melibatkan email, pancian data, penipuan kad kredit dan juga fitnah dalam talian. Jenayah cyber juga melibatkan sektor yang luas, iaitu penipuan kewangan, kecurian identiti dan juga pengintipan cyber. Seterusnya adalah sektor keuangan sebagai sasaran utama. Sektor keuangan menjadi target utama dengan peningkatan penipuan perbankan dalam talian dan juga kad kredit. Seterusnya, tindakan kerajaan untuk mengatasi jenayah cyber iaitu penggubalan perundangan seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Seterusnya adalah Pembentukan Keselamatan Cyber Malaysia CSM pada 2017. Seterusnya adalah tindakan kerajaan untuk mengatasi jenayah cyber iaitu penggubalan perundangan seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Seterusnya adalah Pembentukan Keselamatan Cyber Malaysia CSM pada 2017 dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA pada 2019. Seterusnya juga mempunyai strategi keselamatan cyber kebangsaan iaitu NCSS pada tahun 2020 sebagai rangka kerja komprehensif. Selain itu, saya akan menceritakan tentang statistik jenayah cyber di Malaysia. Pada tahun 2021, lebih daripada 20,000 kes jenayah cyber dilaporkan dengan kerugian melebihi RM560 juta pada tahun 2021. Kemudian, e-dagang dan juga penipuan dalam talian juga menyumbang sebahagian besar dalam laporan yang telah saya kaji ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Khairul-Fatihah binti Abdul Aziz, nombor matrik saya 293323. Saya akan membentangkan tentang kesan kepada masyarakat dan negara. Antara kesan kepada masyarakat yang menyebabkan pada jenayah cyber ini ialah keselamatan sosial dan kesihatan masyarakat akan terjejas. Kes ini telah berlaku pada 23 Jun 2021 di mana individu terbabit telah membuat sebanyak 45 kali transaksi ke dalam akaun individu yang tidak dikenali dan satu akaun syarikat dengan berjumlah keseluruhan ialah RM713,450 Malaysia melalui pelaburan dalam nilai dolar Amerika Syarikat iaitu USD. Hal ini telah menyebabkan mangsa menjadi kemurungan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah kesan terhadap negara, iaitu keselamatan negara akan terjejas disebabkan jenayah cyber. Individu yang bertindak di luar kawalan tanpa memikirkan akibat kepada diri dan orang lain, mereka akan berani untuk menceroboh pangkalan data sistem bagi memperoleh maklumat sulit sama ada milik syarikat maupun kerajaan.
berkemungkinan penggodam akan menyebarkan data penting negara kepada pihak yang salah atau berkongsi maklumat penting kepada negara yang lain. Perkara ini akan mengakibatkan negara lain akan mengambil kesempatan ke atas negara kita melalui pangkalan data-data yang penting tersebut. Seterusnya ialah kesan kepada negara itu menjejaskan pendapatan negara dan ekonomi merosot. Penipuan email atau email scam juga menjadi isu yang signifikan di mana penjenayah menggunakan manipulasi dan penipuan untuk memperoleh wang atau maklumat dari individu yang tidak mencurigai. Kerugian sebanyak 560 juta ribu ringgit yang dilaporkan pada tahun lalu menunjukkan betapa pentingnya kesedaran awam dan tindakan keselamatan cyber yang berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adiani binti Azmi, nombor metrik 294050. Terdapat 4 langkah untuk menyelesaikan masalah cyber. Antaranya yang pertama, kesedaran melalui pendidikan. Jenayah cyber boleh dibanteras dan dibendung dengan menjalankan rancangan mencegah yang jitu, seperti menambah baik tahap pendidikan dan meningkatkan kesedaran mengenai undang-undang cyber di pelbagai peringkat. Pihak sekolah boleh memberi pendedahan awal dengan menjemput penceramah luar untuk memberi ceramah mengenai isu yang kian hangat berlaku di negara kita. Penceramah boleh mengajar pelajar cara untuk menggunakan telefon pintar dengan betul supaya jenayah cyber dapat dihindarkan. Kerajaan juga boleh menambah baik sistem pendidikan dalam negara ini dengan menekankan isu jenayah cyber dalam silibus subjek-subjek tertentu seperti pendidikan sivik dan pendidikan moral. Hal ini secara langsung boleh menyebabkan golongan pelajar cakna akan isu yang terlibat. Yang kedua, kesedaran melalui media massa dan kempen. Kesedaran akan isu jenayah cyber di halayak umum juga boleh ditingkatkan dengan memanfaatkan sepenuhnya peranan media massa. Peranan media massa dalam konteks jenayah cyber ini adalah dengan menyebarkan info-info penting berkaitan dengan jenayah tersebut melalui media massa seperti televisyen, radio, akhbar, majalah dan sebagainya. Segala maklumat yang telah disalurkan kepada pengguna sedikit sebanyak akan membantu dalam meningkatkan kesedaran akan seberapa penting jenayah tersebut untuk dibendung. Kempen-kempen kesedaran juga boleh dijalankan dengan secara terbuka di halayak orang ramai bagi mengukuhkan lagi kesedaran melalui isu tersebut. Pihak penganjur, tidak kira badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan, boleh mengadakan kempen kesedaran seperti bahayanya jenayah cyber. Kempen tersebut juga boleh dijalankan secara terbuka bagi memudahkan lagi info-info disampaikan secara terperinci. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang merupakan peranan penting yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan demi menjalankan keselamatan cyber. Kerajaan boleh mengenakan hukuman yang setimpal kepada golongan yang berani untuk menceroboh keselamatan cyber di negara kita. Hukuman boleh diberi dalam bentuk penjara, denda atau mana-mana hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan yang menceroboh privasi negara atau individu wajar untuk diberikan hukuman supaya mereka insaf dengan setiap perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, kerjasama antara negara secara global. Langkah terakhir ini merupakan sinergi pihak kerajaan dengan negara-negara maju dalam menangani masalah jenayah cyber. Dengan sinergi dalam perkongsian maklumat tentang perkembangan teknologi maupun kepakaran mampu mengelakkan daripada ancaman musuh jenayah cyber. Secara langsung, keselamatan negara khususnya dalam bidang teknologi dan komunikasi lebih terjamin dan selamat. Imej negara juga akan turut meningkat disebabkan oleh keupayaan negara dalam menangani masalah cyber ini. Sementara itu, data-data penting negara juga dapat dipelihara serta segala isu yang berkaitan dengan pencurian data dapat dibendung seterusnya mengurangkan peratusan kes jenayah cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Humaira binti Abdul Halim, nombor metrik 293342. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada isu jenayah cyber dalam kalangan masyarakat yang dikenal pasti seperti keinginan menjadi kaya melalui jalan pintas dan juga kurang pendedahan tentang undang-undang cyber. Selain itu, terdapat juga kesan daripada isu jenayah cyber seperti keselamatan sosial dan kesihatan masyarakat terganggu dan keselamatan negara juga tergugat. Sehubungan itu, sinergi antara semua pihak perlu ditingkatkan agar dapat mengurangkan ancaman jenayah cyber yang telah memberikan kesan kepada semua pihak. Terdapat juga langkah-langkah bagi membendung ancaman jenayah cyber yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Negara-negara maju maupun negara-negara membangun tidak akan terlepas daripada isu jenayah cyber kerana kepesatan sains dan teknologi di era globalisasi yang semakin berkembang.
Masyarakat juga perlulah cakna dalam bertanggungjawab untuk menangani isu jenayah cyber di setiap penggunaan teknologi harian kita. Dengan usaha yang disumbangkan sedikit sebanyak dapat mengubah kehidupan masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.